Okey, matematik tingkatan 2, bab 1, pola dan jujukan, 1.1 pola, 1.2 jujukan, 1.3 pola dan jujukan. Okey, 1.1 pola mengenal pola nombor. Okey, apa maksud pola? Pola ialah aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor atau projek. Okey, kita tengok contoh satu. Okey, lukis corak seterusnya bagi gambar rajah di bawah dan nyatakan polanya. Okey, mula-mula kita nampak ni. Corak dia adalah 2 titik. Jadi untuk seterusnya kita kena tambah dengan 2. Nampak tak ni? Dia dah tambah 2 atas ni. Jadi kita dah tahu dah ni adalah pola dia, dia tambah 2 titik. So di bawah ada, lepas tu dia tambah 2. Lepas tu kita tengok seterusnya dia tambah berapa pula? Tambah pula 2. Jadi 6. Jadi seterusnya kita dah tahulah ditambah berapa? Tambah dengan 2 akan jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Jadi jawapannya adalah, dah kita lukis ni, polanya adalah menambah 2 titik kepada corak sebelumnya. Ditambah 2 titik kepada corak sebelumnya. Okey. Okey, B pun sama. Mula-mula dia tunjuk segitiga satu ni. Lepas tu dia tambah segitiga yang biru. Lepas tu next dia tambah pula segitiga yang hijau. Jadi kita dah tahulah bentuk yang seterusnya akan jadi kita tambah segitiga yang biru. Okey, kita tengok contoh yang ni lah. Ni jawapannya. Okey, mula-mula segitiga kan di soalan. Lepas tu dia tambah 2. Kan? Sebab segitiga tambah satu lagi jadi 2. Lepas tu dia tambah pula satu lagi segitiga. Akan jadi 3. 1, 2, 3. Okey, jadi seterusnya akan tambah lagi segitiga yang hijau. Jadi semua yang biru. Sebab tadi yang hijau. Lepas tu ditambah yang biru. Jadi 1, 2, 3, 4. Okey, kita dah nampak dah dia tambah berapa segitiga kan? Jadi jawapannya adalah menambah 1 segitiga kepada corak sebelumnya. Okey, pola dia terbahagi kepada 3. Jadi kena ingatlah 3. Yang pertama, nombor genap dan nombor ganjil. Yang kedua, segi 3 Pascal. Yang ketiga, nombor Fibonacci. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, untuk nombor genap dan nombor ganjil, kita dah tahu dah nombor genap apa maksud dia. Sifir 2, 2, 4, 6, 8, 10 kan? Okey, untuk nombor ganjil, selain daripada sifir 2. Jadi dia dah bagi macam ni. Jadi senaraikan dulu nombor genap. 4, 14 dan seterusnya. 24 semua kan? Okey, jadi kita salin kat sini. Okey, untuk nombor ganjil, 4 bukan nombor ganjil. Jadi kita start dengan 19 yang bukan dalam sifir 2. Jadi kita dah nampaklah urutan dia berapa ni. Jarak antara 4 dengan 14 dia tambah berapa? 10. 14 dengan 24 dia tambah 10. Okey, sama juga nombor ganjil. 9 dengan 19 kita tahu 9 tambah berapa jadi 19. Tambah dengan 10. Okey, itu untuk nombor genap dan nombor ganjil. Yang kedua, segi 3 Pascal. Okey, segi 3 Pascal nanti cikgu tunjuk contoh yang dalam bentuk ni. Dan nombor Fibonacci ni pun sama. Nanti cikgu tunjuk. Okey. Okey, kita tengok yang tadi. Nombor genap dan nombor ganjil. Contoh 3 dalam buku teks. Diberi urutan nombor 7, 12, 17, 22, 27 dan seterusnya hinggalah 67. Kenal pasti dan nyatakan pola bagi urutan nombor. Okey, ganjil. Ganjil apa maksud dia? Nombor yang tidak boleh dibahagi dengan 2. Maksudnya 1, 3, 5 kan? Okey, jadi penyelesaian dia mula-mula
kita senaraikan 7 hingga 67 ni. 7 hingga 67 ni yang dot-dot ni kita kena letak nombor lah. Mula-mula kita tahulah jarak dia antara berapa ni nak tambah ni. 7 hingga 12 ni tambah berapa? 12 dengan 17 ni kena tambah berapa? Nak tahu beza kena tambah 12 tolak dengan 4. Dapatlah kat sini. Jadi kita tahulah 7 tambah yang berapa dapatlah 12. Okey. Okey, untuk nombor ganjil. Okey, nombor ganjil apa? Bukan sifir 2. Bila dah kita senaraikan semua ni, kita ambil yang bukan dalam sifir 2, yang tak boleh bahagi dengan 2. Jadi, dia dah senaraikan dah ni 7, 17, 27, 37, 47, 57 dan 67. Jadi, macam mana kita nak tahu beza ditambah ni berapa ni? Kita senang je. 17 tolak dengan 7. Maksudnya, yang ni yang selepas dia tolak dengan yang sebelum. 17 tolak dengan 7 dapatlah 10. Jadi kita tahulah 7 tambah 10 jadi 17. Kita nak tahu lagi contoh 27 tolak dengan 17 dapat 10. Jadi kita pun tahulah kena tambah dengan 10 yang seterusnya. Jadi dan seterusnya adalah tambah 10. Okey, untuk nombor genap sama sifir 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62 yang boleh bahagi dengan 2. Jadi macam biasa kita nak tahu jarak antara sini macam banyak sangat kan. 22 yang selepas tu tolak dengan yang sebelum dapat 10. Jadi kita tahulah dia tambah 10 setiap ni kan. Okey, jadi jawapan dia kena bagi ayat. Nombor ganjil diperoleh dengan menambah 10 kepada nombor sebelumnya. Tambah 10 kepada nombor sebelumnya. Jadi 7 tambah 10. Jadi 17. Okey, sama juga yang genap. Nombor genap diperoleh dengan menambah 10 kepada nombor sebelumnya. Okey, untuk segitiga Pascal. Okey. Untuk segitiga Pascal ni, dia segitiga kan? Dia bentuk segitiga nampak blok ni kan? Okey. Yang hujung ni sebelah kiri dan sebelah kanan mesti nilai dia 1. Jadi kena letak 1 semua ni. Sebelah kiri, hujung-hujung ni semua 1. Dan sebelah kanan pun sama 1. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu nombor yang kat tengah-tengah ni? Yang ni yang kita nak cari kan? Okey, dah 1 kat sini, 1 dah ada kat sini kan? Macam mana kita nak dapatkan 2? Nak dapatkan 2, kita tengok antara tengah-tengah yang sebelum dia, atas dia. Kita tengok line putih ni kan? Ini kena tambah. Jadi sebelah dia dengan sebelah kiri dengan sebelah kanan dia kena tambah. Jadi 1 tambah 1 jadi dapat 2. Okey, maksudnya 2 ni kan line dia kan? Nak dapat kat sini, kiri kanan dia kena tambah. Okey, 1 tambah 1 dapat 2. Okey, macam mana dapat kotak yang 3-3 ni? Sama je. Tengah-tengah dia ni kan? Tengah-tengah ni kena tambah kiri dan kanan. Jadi 1 tambah 2 jadi 3. Sama juga yang ni. 2 tambah 1 dapat 3. Okey, macam mana nak dapat 4 dan 4 ni yang dia tulis ni? Tengok tengah-tengah dia. Tengok antara 4 ni kan? Tengah-tengah ni kotak ni. Antara kiri kanan dia kena tambah. 1 tambah 3 dapat 4. 3 tambah 3 dapat 6. 3 tambah 1 dapat 4. Sama juga yang ni. Macam mana? Yang ni hujung mesti 1. Jadi kita letak 1 kat sini. Hujung kiri kanan mesti 1. Sampailah bawah. Jadi, untuk dapatkan yang kat sini macam mana? Tengok kotak yang atas dia. Tambah kiri dan kanan. 1 tambah 4 dapat 5. Sebelah dia, 4 tambah dengan 6 dapatlah kat sini 10. Sebelah kanan pula. Okey. 6 tambah dengan 4 dapat 10. Tambah. Yang ni pula 4 tambah dengan 1 dapat 5. Okey. Kita tengok contoh 4.
Lengkapkan segitiga Paskal di bawah. Okey, mula-mula cikgu cakap untuk segitiga Paskal ni mesti hujung kiri kanan dia mestilah 1. Jadi kita letak semua 1. Okey. Dapat 2 ni macam mana? Sebab atas dia antara atas ni, kiri kanan dia kena tambah. Dapatlah 2. Macam mana dapat 3? Sebab atas dia antara kiri dan kanan tambah dapatlah 3. Yang ni pula 2 tambah 1 dapat 3. Okey, macam mana kita nak tahu kotak yang ni? Kita tengok kotak yang atas dia. Atas dia antara kiri kanan dia kita kena tambah. Jadi 1 tambah 3 dapatlah kat sini. Jadi 1 tambah 3 dapat 4. Kalau yang ni, tengah-tengah dia. 3 tambah 3 dapatlah 6. Okey. Kalau yang ni, 3 tambah 1 dapat 4. 1. Okey. 1 tambah 4 dapatlah kat sini. Sebab tengah-tengah kan? Antara ni tengok atas dia. 1 tambah 4 dapat 5. 6 tambah 4 dapat 10. Yang ni pun sama 10. 4 tambah 1 dapat 5. Dan seterusnya macam mana? Yang bawah ni pula. 1 tambah 5 dapat 6. 5 tambah 10 dapat 15. Okey, 10 tambah 10 dapat 20. 10 tambah dengan 5 dapat 15. 5 tambah 1 dapat 6. Okey? Okey, nombor Fibonacci. Nombor Fibonacci merupakan suatu corak nombor yang berurutan. Okey, 0, 1, 1. Okey, bila kita sebut pada nombor Fibonacci, kita kena ingat 0 start dengan 0, 1 dia ada 2 kali. 1, 1. 2, 3, 5, 8. Okey, macam mana kita nak tahu, nak cari nombor selepasnya? Okey, macam ni. Okey, 0, 1, 1. 1 nombor kita, kalau kita nak cari yang nombor ni macam mana dapat 2? Dua nombor sebelumnya kena tambah. Maksudnya nak dapat 2 ni sebelumnya ada 2 nombor kan? 1 dengan 1 kan? Jadi kena tambah. 1 tambah 1 dapatlah 2. Okey, sama juga macam ni. 0 dengan 1. Macam mana dapat 1? Kat sini. 0 tambah 1 dapat 1. Macam tu. Dia ikut urutan hasil tambah 2 nombor sebelumnya. Okey? Okey, seperti contoh yang ni. Macam mana dapat 1 kat sini? 2 nombor sebelumnya kena tambah. Jadi 0 tambah 1 dapat 1. Okey? Okey, kita tengok contoh 5. Lengkapkan urutan nombor di bawah. 0, 1, 1. Macam mana kita nak cari nombor yang ni dalam kotak kosong ni? Jadi 2 nombor ni kena tambah 2 nombor sebelumnya. Ni nombor yang kita nak cari kan? Okey. Jadi 2 nombor sebelumnya, yang ni tambah dengan yang ni. Jadi 1 tambah 1 dapat 2. Okey. Macam mana nak cari kotak yang selepas 2 ni? 2 tambah dengan 1 dapat kat sini. 3. Okey. Lepas tu 3 tambah dengan 2 dapat kat sini. 5. Okey, dan seterusnya. Ikut kalau nak cari nombor
Yang nombor yang kosong ni, yang kotak kosong, maksudnya kena tambah hasil dua nombor sebelumnya. Okey? Okey.